Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Terima kasih bersama-sama dengan Dr. Daniel, anda di channel Empire Minda DDD, dan jika channel ini bermanfaat bagi anda, sila like, share dan juga subscribe. Dan saya masih menyentuh tentang pertumbuhan otak bayi dalam rahim ibu. Dan sebelum ini saya telah menyentuh tentang healthy diet, tentang kepentingan makan minum yang berkhasiat dan tentang kepentingan bersenaman secara munasabah ketika mengandung. Dan ini penting untuk kesihatan bayi termasuk kesihatan otak bayi. Dan antara perkara penting yang perlu kita hindari ketika mengandung demi untuk menjaga kesihatan anak, terutamanya otak anak kita, otak bayi, ialah kita hendaklah menjauhi arak. Ya, bagi orang Islam, arak itu haram. Jangan disentuhnya walaupun dalam keadaan biasa, walaupun sedikit. Haram, haram, haram. Tetapi kadang-kala saya berceramah pada orang yang bukan Islam. Mereka mengatakan, adakah salah meminum arak walaupun sedikit? Kata pakar-pakar, walaupun sedikit, arak yang diambil oleh ibu mengandung pasti ada kesan negatif pada bayi. Apatah lagi jika diambil dalam bentuk yang berkala. Boleh mendatangkan masalah besar yang dipanggil sebagai fetal alcohol syndrome, yang akan menyebabkan kerosakan pada jantung, pada sistem pernafasan. Mukanya pun tidak seperti muka bayi biasa. Dia punya dagunya ke atas sikit, matanya drooping, matanya macam orang nak tidur dan sebagainya. Berbeza dengan muka bayi-bayi yang biasa. Dan otaknya akan terencat. Maka orang Islam pastinya jangan langsung meminum arak, sebab di samping bahayanya dalam konteks otak dan sebagainya, tapi yang paling penting ia haram dalam agama Islam. Dan yang kedua yang mesti dijauhi oleh semua ibu mengandung ialah menjauhi rokok. Sebab mengikut kajian, rokok ini akan menyebabkan neurons ataupun sel-sel otak tidak terbentuk secara yang sempurna. Dan sel-sel otak yang terbentuk akan terganggu perhubungannya antara satu dengan yang lain. Sebab sel-sel otak ni dia ada sistem wiring, sistem hubungan. Maka dia merosakkan sistem hubungan itu bila kita merokok. Dan yang ketiganya, dia mengganggu pertumbuhan otak secara umumnya, sehingga pakar-pakar membuat kesimpulan orang yang merokok akan menyebabkan bayi mengalami cognitive deficit. Cognitive deficits. Dia bermaksud berlaku defisit kepada bahagian kognitif otak. Kita biasa mendengar defisit kewangan, defisit ekonomi. Ini defisit bahagian otak, bahagian kognitif. Artinya, dia tak mampu berfikir secara yang biasa. Tak mampu ingat, memorinya lemah. Dia tidak mampu merancang, membuat analisis secara yang betul. Sebab otak bahagian itu sudah rosak. Dan juga akan berlaku defisit bahagian neurobehavioral, bahagian syaraf otak, dan juga bahagian perangai bayi itu akan jadi tidak stabil, tidak normal. Emosinya tidak stabil, tidak normal. Kesan daripada rokok yang memberikan kesan sebingan kepada otak. Bahaya sungguh merokok ini, tuan-tuan dan puan-puan. Tapi padahnya juga boleh diterima oleh wanita mengandung yang tidak merokok, tidak menghisap rokok, tapi menghisap asap rokok yang dikeluarkan oleh perokok. Kata kalau suaminya merokok, isteri tidak merokok, tapi menghisap asap rokok yang dikeluarkan suami, kesan asap rokok pada bayi boleh menjadikan otaknya juga terencat. Maka jauhi rokok, jauhi kawasan yang dipenuhi asap rokok. Dan disebutkan juga oleh para pengkaji kesan nikotin. Nikotin pada asap rokok itu ataupun nikotin pada rokok bagi ibu yang menghisap rokok, dia adiktif, dia boleh menghasilkan ketagihan, dan ini yang akan berlaku pada bayi. Bila nikotin itu pergi kepadanya, maka dia boleh memberi kesan pada otaknya yang menyebabkan ketika baby itu membesar, dia akan ada unsur ketagihan kepada nikotin, maka
dia mudah cenderung untuk menghisap rokok dalam hidupnya. Sebab pengaruh nikotin sudah ada dalam otaknya, kesan daripada ibunya merokok ataupun menghisap asap rokok. Dua ini hendaklah dijauhi, tuan-tuan dan puan-puan. Dan yang ketiga yang perlu dilakukan untuk merangsang otak bayi ialah bercakap dengan baby. Ibu mengandung banyak bercakap dengan baby. Orang lain bercakap dengan baby pun okey, tapi ibu bercakap dengan baby lebih berkesan. Sebab suara itu dari dalam diri dia, maka lebih dapat didengar oleh baby. Mengikut kajian yang dilakukan pada tahun 2010 yang dilaporkan dalam Psychological Science, kajian dibuat di Canada, menyebutkan speech patterns dan vowel sounds. Bila contohnya ibu bercakap, maka anak mendengar. Anak ini mula mendengar ketika umur kandungan lebih kurang 24 minggu. Walaupun sebelumnya proses kejadian telinga sebagainya sedang berlaku, tapi mendengar dalam arti kata sebenarnya lebih kurang ketika umur kandungan lebih kurang 24 minggu, dia akan menoleh pada suara. Walaupun tidak dia mendengar secara tepat sebab dia dalam rahim, tapi suara ibu tu lebih jelas kedengarannya. Maka kesan impak suara ibu pada bayi itu amat penting. Maka ibu kena banyak bercakap. Kena banyak bercakap. Itu juga adalah berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Anthony D. Casper di University South Carolina. Dan juga itu juga yang ditemui berdasarkan satu kajian yang dilaporkan dalam Acta Pediatrica. Lantas kesimpulannya, tuan-tuan dan puan-puan, untuk merangsang otak baby, ibu, terutamanya ibu, kena banyak bercakap pada bayi, menggunakan bahasa-bahasa yang baik, jangan langsung menyebutkan kalimat-kalimat yang bercanggah dengan akhlak, bercanggah dengan agama, jangan langsung, banyak bersabar, cakap benda baik-baik. Dan pakar-pakar mengatakan bagus jika mengambil buku-buku yang baik dan membacanya dengan sebutan yang jelas lagi terang, jangan baca laju satu persatu, dibacakan bacaan-bacaan yang baik, cerita-cerita yang baik, bercakap pada anak menggunakan bahasa yang elok, lembut dan sebagainya. Dan bagi orang Islam, bagus ibu itu banyak mengaji Quran dengan tajwid yang betul, kemudian selepas membaca ayat, membaca terjemahan. Maka itu sebenarnya berdasarkan kajian memang ketika umur bayi lebih kurang 24 minggu dalam rahim, dia sudah boleh menoleh dan mendengar, terutamanya, saya tekankan, terutamanya suara ibu. Suara orang lain boleh juga dia mendengarnya jika suara itu agak kuat sedikit, tapi tak sama macam suara ibu yang dengarnya itu lebih jelas. Maka mengajilah Quran, baca terjemahan Al-Quran, baca buku-buku yang baik. InsyaAllah pertama di sudut sebutan sudah memberi kesan pada anak, dan di sudut bahasa sudah memberi kesan kepada anak, dan di sudut roh kepada contohnya ayat Quran dan sebagainya itu, dengan cara sebutannya, lagunya itu sudah ada kesan pada anak. Dan insya-Allah saya yakin jika ini kita lakukan disuluh oleh apa yang kita sebutkan tadi sebagai Al-Quran dan juga agama, pasti ada banyak kebaikan pada anak dan otak anak. InsyaAllah kita bertemu di lain ketika. Jika bermanfaat, jangan lupa like, share dan juga subscribe. InsyaAllah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.